اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 37. Muka surat 37 bayang ke-6 daripada bawah. Pati Paridah, muka surat 37 bayang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi kalau ta'alluq dengan mengada, dinama akan ta'alluq dengan mengada itu ijad, erti mengada. Dan kalau ta'alluq dengan metadok, dan kalau ta'alluq dengan metadok mana? Mentadokkan, gitu dah. Dan kalau ta'alluq dengan mentadok, dinamo akan i'dam, erti metadok. Dan kalau ta'alluq dengan menghidup, maka dinama akan ihya, artinya menghidup. Begitulah kias. Kalau memberi makan dipanggil it'am, itu contoh. Kalaulah kata beri rezeki, dia panggil, kalau kata buat baik, ihsan. Kalau ta'alluq takwin buat jahat, isaah. Kalaulah ta'alluq berzeki, dia panggil razkun. Balas pahala dipanggil isabah. Ini ta'alluq bagi sifat takwin. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat takwin. Ingat tau, sebulan lebih ni macam kelas bulanan kita ni, macam kelas bulanan. Jadi kita mari ni kitab masing-masing ada. Buka dulu ke pakai buka sini je? Nanti tunggu Pati Paridah muka surat berapa gitu. Mana kita sebelum hari dia tengok tak lagi. Kita bicara terdahulu, nak sambung hari ni bicaranya apa ke macam mana kita ni. Sebab kita ni umumnya ada kitab. Kita umumnya ada kitab. Jadi kita nak sambung belajar ni kena tengoklah hak terdahulu. Saya sendiri hak nak mengajar ni pun saya tengok hak rakaman terdahulu. Mana rakaman terdahulu tu bicara apa? Hak belum bicaranya perkara apa? Gitu. Nak mengajar ni. Mana hak rakaman habis tu saya tengok balik mana lakoh kita tahu apa benda hak telah bicara. Hak kuliah terdahulu. Kita orang belajar pun sama telah lah. Orang belajar pun sama telah. Kemudian bila tengok kalau terdahulu, ada tak hak perlu diulangi lagi. Cerita dah, tapi kena ulang semula. Sebab apa? Sebab
perkara tu perkara yang kadang-kadang ada sedikit payah dia, kena ulang. Perkara tu sangat penting, sangat mustahak, memang penting mustahak belaka. Tapi ada perkara-perkara penting mustahak yang kadang-kadang kurang dibicarakan, kena ulang lah. Kadang-kadang perkara tu banyak berlaku silap faham dalam bab pegangan, sama telah lah, kena ulang. Itu bagi orang mengajar. Kita orang mengaji gitulah. Jadi bicara terdahulunya adalah sifat takwin, yang mana jalanan yang rajih, yang kuat dalil, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu sifat Allah 13 wujud sampai ke kalam. Kemudian atas jalan yang masyhur 20 wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Kemudian ada lagi, dan kitab Fatih Faridah ni kata ada lagi sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu macam sifat 20 juga. Maknanya bukan cukup 20, ada lagi hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Mana ada laginya? Sifat idrak dan sifat takwin. Mana wajib juga atas mukallaf mengetahui dan berpegang dengan sifat idrak dan sifat takwin. Ini atas jalanan yang tidak rajih, tidak kuat, dan jalanan yang tidak masyhur, yang kita tak pernah dengar kadang-kadang. Dak ngaji kitab Fatih Faridah ni mungkin tak pernah dengar. Kita belajar tauhid sifat 20 sokmo dah wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Hak 20 ni hak masyhur, kita ngaji sama-sama dah. Hak yang kita duk ngaji sama-sama dah ni biasa dak ngaji sifat idrak dan sifat takwin. Terkadang dia kata tak pernah dengar lagi, padahal ngaji sama dah sifat 20. Dah awak ngaji sifat 20. Idrak takwin ni hak bukan hak sifat 20, hak tambah lagi, hak jadi sifat 24. 24 nya mana pula? Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi semuanya 24. Lawangnya 24. Jadi 48. Harus satu jadi 49. Capur sifat Rasul 9, jadi semua sekalinya 58. Hak kitanya sama-samanya 50. Tak, ni 58. Jadi dah kita hak ngaji hak sifat 20 tak pernah dengar. Mana apa ni? Hak idrak dan takwin selain daripada pandangan ni, pandangan yang tidak rajih, yang tidak kuat, dan juga pandangan yang tidak masyhur. Adapun jalanan sifat 20 masyhur sangat-sangat, tetapi tidak rajih, tidak kuat dalil. Yang rajihnya adalah jalanan sifat 13. Dalam Fatih Faridah ni jalanan sifat 13 sampai ke sifat yang timbul sifat kalam, dia berhenti situ, pergi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Bermula sifat ma'nawiyah ada 7. Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan. Dia jadi bilang semula. Kitanya kaunuhu qadiran sifat yang ke-14 ada belajar semua. Itu jalanan sifat 20 lah. Jadi dalam kitab Fatih Faridah ni bukan kata sifat 20, bukan sifat 24. Ini hak ada lagi yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Sifat idrak, sifat takwin. Sifat idrak ni Allah Ta'ala mendapat akan sesuatu tu, sama ada sesuatu tu licin ke, kasar ke, sesuatu tu wangi ke, busuk ke. Allah Ta'ala dapatkan sesuatu tu manih ke, masin ke, dapat dengan sifat idrak. Adapun hak pandangan hak sifat 13 dan sifat 20,
Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu. Adapun hak ni tak ni, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak perkara-perkara kalau kita, ni kalau kita dapat dengan panca indera yang 5. Ada perkara yang kita dapat dengan pengetahuan. Ada ni, ada perkara yang kita tak dapat dengan cerita-cerita. Perkara ni kita dapat dengan sentuh, baru tahu licin kasar. Perkara ni dapat dengan deria bau, wangi busung. Jadi hak kita dapat dengan panca indera ni, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Atau yang muktamad, Allah Ta'ala dapat dengan sifat ilmu. Atau yang muktamad, mana Allah Ta'ala dapat tahu licin kasar, dapat tahu wangi busuk, manis ke masin ke, dengan sifat ilmu. Ni tak ni, dapat dengan sifat idrak. Satu, ni masuk pula pada sifat takwin. Sifat takwin ni Allah yang bersifat takwin, mengada, meniada. Adapun jalanan hak Imam Asy'ari, dia akan cerita di bawah, Allah Ta'ala mengada meniada dengan sifat qudrah. Hak jalanan Maturidiyah, jalanan ulama tauhid yang mengikut jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, Allah Ta'ala mengada, Allah Ta'ala meniada dengan sifat takwin. Dah ta'alluq sifat kudrah, fungsi sifat kudrah. Jadi sekarang mengada meniada dia panggil ta'alluq. Ta'alluq ni dipanggil fungsi, hijaan, tagangan satu-satu sifat. Jadi fungsi, tagangan, hijaan sifat takwin mengada meniada. Lepas tu ta'alluq fungsi tagangan sifat kudrah, fungsi ta'alluq fungsi sifat kudrah, memberatkan sebelah ada dan memberatkan sebelah tiada. Ni payah sikit lah kitanya. Ni ulang hok bulan lepas ni, 16 hari bulan 1 dah 16 bulan 1. Jadi 16 bulan 1 ni bukan sebulan dah, sebulan setengah dah. Bulan setengah dah kita ni. Kelas kita kelas mingguan, lepas tu tertangguh pula. Kelas mingguan jangan ingat ke kelas yang sangat rapat, tidak. Kita sebut kata kelas mingguan itu kelas yang sangat rapat, bagus tu, rapat dah tak. Kelas orang rapatnya kelas harian, tu pun ngaji sungguh. Maknanya orang mengajar tak payah ulang dah, sebab hak kemarin sambung. Kemudian sambung pula esok, sambung pula lusa, tak payah ulang-ulang dah. Sebab apa? Baru sehari. Kalau mingguan ni kena ulang lah, sebab dia situ sudah renggang. Bukan rapat, tapi bagi kita orang kampung ni panggil rapat dah tu. Dah. Kelas mingguan tu rapat dah. Kalau kelas harian tu, tu ngaji sungguh, tu nak. Tapi mingguan ni padang-padang lah. Mana mingguan ni kalau ke makanan rohani tu dekat-dekat nak ke bulu dah. Kalau ke makanan jasmani, kalau ke makanan jasmani mingguan ni ke bulu dah. Boleh makan seminggu sekali. Kalau makanan jasmani ke bulu dah. Ni hak makanan rohani ni tak nampak. Hak tak nampak. Jadi hak mingguan tu kira paling-paling tu dah tu. Paling-paling dekat-dekat nak putus mualak dah juga tu. Hak mingguan tu. Jadi hak jalanan Imam Maturidiyah ni mengada tu takwin. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidiyah, hak bahagian kudrahnya adalah memberat sebelah ada dan memberat sebelah tiada. Dia gini, dia asalnya
perkara yang mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi perkara yang mumkinun, harus ada, harus tiada. Ketika tiada tu sama berat, kekal tiada ataupun jadi ada. Kemudian ketika sedang ada sekarang, sama berat antara kekal ada dengan ditiadakan kembali. Bukan sama berat, bukan lebih berat kepada hak semasa. Hak tiada harus ada. Antara tiada, kekal tiada dengan ada tu sebenarnya berat kepada kekal tiada, hak semasa. Tapi kita letak sama berat lah. Kita buat contoh mudah ni, hak kita sekarang ni, kita sedang ada. Ada kita, ada yang harus, mumkinun. Makna kekal ada, boleh terima, ditiadakan sekarang pun boleh terima. Ni apa? Sama berat. Sama berat antara kekal ada dengan ditiadakan. Jadi takluk kudrah memberatkan sebelah kekal ada, dan takwin lah yang mengekalkan kita ada sekarang ni. Ataupun takluk kudrah memberatkan sebelah tiada, maka takwin pun meniadakan kita. Sekarang kita sedang ada, kekal ada, terima, ditiadakan, terima, harus. Faham ni? Jadi yang kita kekal ada ni, yang memberatkan kepada masa kekal ada, tu takluk kudrah. Kemudian yang mengekalkan ada adalah takluk takwin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang memberatkan kekal ada, perbuatan Allah. Yang mengekalkan ada, perbuatan Allah. Tapi sifat mana? Takluk sifat mana? Yang memberatkan kekal ada, takluk sifat kudrah bagi Allah. Yang mengekalkan ada sungguh-sungguhnya, takluk takwin bagi Allah. Ni hak dibagi dua atas jalanan sifat takwin ni. Jalanan Imam Maturidiyah, jalanan Imam Asy'ari hak kudrah belaka. Memberati sebelah kekal ada pun kudrah, mengekalkan ada pun kudrah, memberati sebelah tiada pun kudrah, meniada pun kudrah. Hak kudrah belaka. Tu akan cerita di bawah. Hak jalanan takwin ni dak ni. Hak jalanan Maturidiyah ni. Takluk kudrah, kalau kata sekarang kita ada, akan ditiadakan. Allah telah menentukan akan ditiadakan pada masa sekian-sekian. Itu bagian iradah tu, itu bicara lain. Itu bicara lain. Bila iradah menentukan kita akan ditiadakan, maka takluk kudrahnya memberatkan kitanya kepada tiada. Takwin meniadakan tepat di saat iradah menentukan kita akan tiada. Begitu. Sekarang kita ada. Jadi kita ada ni sama berat. Sama ada kekal ada ataupun ditiadakan. Tapi kalau iradah menentukan kita kekal ada, maka kudrah pun memberat kepada kekal ada, takwin yang mengekalkan ada. Bila iradah menentukan kita akan ditiadakan, maka kudrah memberatkan kepada sebelah tiada, takwinlah yang meniada, yang mematikan kita. Kita dah lebih beza tu. Ni atas jalanan Maturidiyah. Hak wajib juga atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan sifat takwin. Ialah walaupun jalanan ni bukan jalanan yang kuat dalil, jalan masyhur, dah apa pela-pela lah, panggil pela-pela. Faham pela-pela? Pela-pela dah kita baca kitab Fatih Peridah, ada cerita kita hurailah. Alah ni pula pakai ambil syarat lalu je lah, tak usah nak cerita. Tak boleh, kena cerita molek lah. Walaupun bukan kata pela-pela dak ni, memang kena cerita molek.
Berkata ni tak payah, tak tahu berapa ni, biar kita pakai jalan sikit, biar jalan cepat sikit kali gitu. Mana kita ngaji dah ni, kita ambil faham satu-satu. Jadi hak takwinnya mengada meniada, hak qudrahnya memberatkan sebelah ada dan memberatkan sebelah tiada. Itu ni takluk bagi sifat takwin. Tapi takluk sifat takwin ni banyaklah, kerjaan dia banyak. Sifat takwinnya satu. Takluk takwin, fungsi sifat takwin banyaklah. Mengada, meniada, menghidup, memati, buat perkara baik, buat perkara buruk. Ni takluk takwin belaka ni. Takluk takwin juga beri rezeki, takluk takwin juga beri pahala, takluk takwin juga beri dosa. Tu banyak dia punya takluk takwin. Jadi banyak takluk takwin, banyaklah nama bagi takluk tu. Sifatnya satu, sifat takwinnya satu, tapi namanya banyak. Mana nama dia? Tetapi kalau takluk dengan mengada, takluk fungsi kerjaan sifat takwin dengan mengada, dinamakan ijad. Erti ijad ni mengada. Jadi mengada ni takluk bagi sifat takwin. Nama apa mengada takluk ni? Namanya ijad. Dan kalau takluk dengan muntadak, dinamakan i'dam, artinya muntadak. Jadi maknanya meniadakan, itu takluk bagi takwin. Namanya apa? Namanya i'dam. Dan kalau takluk dengan menghidup, dinamakan ihya, arti menghidup tu nama bagi takluk takwin. Namanya banyak. Sifat takwinnya adalah satu. Dan begitulah kias. Mana begitulah kias? Maka pergi pada lain pun kiaslah, letaklah nama dia. Tapi nama dia kok arak lah. Kita kok arak ni perkataan takwin pun baru dengar. Takwin tu bahasa arak lah. Takwin, bukan takwim waktu semayang tu. Jangan duduk semabu pula duduk takwin. Takwin itu takwim. Kalau kita nak tahu waktu semayang tu pun bahasa Arab takwim pun baru pertama kali dengar. Ni dengan i'dam, ijad, ihya. Jadi takluk takwin, Allah buat perkara baik, dipanggil ihsan. Itu ihsan, Allah buat baik kepada hamba. Allah buat buruk kepada hamba, dipanggil takluk isaah. Allah buat buruk macam mana? Allah uji dengan penyakit sekarang. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berlaku keburukan sekarang adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan takwin. Apa nama takluk takwin? Allah buat perkara buruk tu dipanggil takluk isaah. Allah buat perkara buruk kepada hamba, ada hikmah belaka. Tapi apa yang berlaku, baik ke buruk ke, semuanya dah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiaslah nama kepada takluk takwin. Sebab takluk takwin ni banyak, sifatnya satu. Ini jalanan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Ini jalanan ulama tauhid yang mengikuti Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Ini ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maturidiyah, ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kita biasa dengarnya Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah ni apa? Ashabus Syafi'iyah. Bunyi macam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i.
Ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah tu bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ni ulama fiqh yang mengikut jalanan Imam Syafi'i. Mana Asy-Syafi'iyah? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Zakaria Ansari. Itu di kalangan Asy-Syafi'iyah dia panggil. Ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i. Kalau kata Malikiyah, ulama yang mengikuti Imam Malik. Hanafiyah ikut Imam Abu Hanifah. Hanabilah mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Sini Maturidiyah, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lah nama-nama tu biar lacor lah sikit. Ni nama ni Alfonso tu lacor. Tak Alfonso dah. Kat Melaka tu lah. Dah belakang sebut macam ni sama budak-budak. Alfonso tu tahulah. Nama ulama tak apa tahu. Tak apa tahu nama-nama ulama. Nama-nama penjajah tahu. Nama penjajah tahu. Tu ulama-ulama muktabar belakang besar tu. Kemudian ulama-ulama kemudian pula karang kitab, kadang-kadang nama kitab pun tak tahu. Nama tuan kitab pun tak tahu. Hak hebat laginya nama orang ngajar pun tak tahu. Tu hebat lagi. Nama orang ngajar pun tak tahu. Tak tahulah ustaz. Nama apa dia? Tak tahu pun. Ada gitu. Tak tahu. Kalau budak-budak ni pula dia tahu nama waktu tu lah, nama pemain bola. Waktu tu dah. Orang tahu ni. Nama ulama-ulama imam-imam tak tahu. Yelah, bukan syarat waktu. Bukan kata wajib. Memanglah kadang-kadang kita kalau tahu nama pun tahu nama sekadar panggilan kita tahu. Nama sebenar kita tak tahu. Imam Syafi'i. Itu bukan nama sebenar. Itu panggilan je. Asy-Syafi'i yang dibahasa kepada Syafi' bin Sa'id. Syafi' bin Sa'id itu toknyang Imam Syafi'i kita, sahabat Nabi SAW. Dan nama Muhammad bin Idris bin Abbas. Itu orang nama dia sungguh. Muhammad lah nama Imam Syafi'i kita. Bukannya payah sangat. Muhammad bin je lah, bin Idris. Kalau tanya nama Imam Ghazali senang. Muhammad bin Muhammad. Oh tu senang lah. Kalau Imam Ghazali, Imam Syafi'i ni Muhammad juga. Muhammad bin Idris bin Abbas. Itu nama Imam Syafi'i. Tapi kita setakat tahu panggilan gelaran je, Imam Syafi'i. Syafi'i ni dibangsakan, dinisbahkan kepada Syafi' bin Sa'id, sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di dalam peperangan Badar. Jadi Muhammad bin Idris ni dibangsakan kepada sahabat. Tu keluar nama Imam Syafi'i. Tapi tak ada masalah kalau kita tak tahu nama. Cuma kadang-kadang orang nak merendah-rendahkan kita. Walahal kita ni orang awam ramai-ramai je lah. Setakat tahu hukum hakam, alhamdulillah dah. Tahu nama Imam Syafi'i setakat nama hak masyhur gitu pun padan dah. Ditanya, oh mengaku bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu, dia kata. Ada apa tu? Nama sebenar tu panggil apa, macam nak merendah-rendah lah dan ngaku bermazhab Syafi'i. Okey, awak bermazhab Syafi'i, jawab kitanya bermazhab Syafi'i. Nak tanya satu je, apa nama Imam Syafi'i? Nama Imam Syafi'i lah. Itu bukan nama sebenar. Nama sebenar Imam Syafi'i. Tak boleh jawab. Tengok. Mazhab Syafi'i apa, nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Tak ada apa-apanya. Kita tak tahu nama imam tu. Yang pentingnya kita tahu hukum hakam tu. Hukum hakam pun
Tak apa nak tahu mana. Terkadang apa yang kita amal tu tak tepat dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain kata okeylah jadi dah. Kita pun jadi mazhab lain. Sebenarnya kita pun gitu je. Kita orang awam ni. Nak kata betul-betul bermazhab Syafi'i, kita pekoh mazhab Syafi'i berapa kitab dah kita belajarnya. Mana kadang-kadang sekodar-sekodar lah, sekodar-sekodar. Tapi kalau tahu nama imam, comel lah. Tak tahu pun tak ada kata salah. Gimana? Dah kita sekat Imam Syafi'i dah. Sekarang ni Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kada tu je kita je. Cukup ah. Jadi pandangan hak Asy'ariyah berkata tak ada bagi Allah sifat takwin ini, bukan yang tersebut daripada ijab dan i'dam. Ilah, ijab dan i'dam, lepas tu ilah. Ilah panggil apa ni? Rumus apa? Hak ringkas panggil apa? Hak ringkas tu. Kalau kita bahasa Malaysia akan ada ringkas DLL. Pada DLL dan lain-lain. Lepas tu DST dan seterusnya. Betul tak? Dia panggil apa tu? Rumus apa dia panggil? Ringkas. Ini alif lam kha ilah. Mana apa? Ringkasan daripada ila akhirihi. Mana sudahlah sampai ke habis. Hak atas tadi lah. Lepas ijab, i'dam, ihya, sudahlah. Bukan yang tersebut daripada ijab dan i'dam ilah, ta'alluq dan jizi hadis bagi kudrah jua. Ta'alluq dan jizi hadis bagi kudrah jua. Makna apa ni? Tak ada sifat takwin. Mengada meniada adalah takluk kudrah. Hak jalanan Maturidiyah tadi ni dia bagi permulaannya takluk kudrah. Mengada meniada di kesudahan tu takluk takwin. Adapun jalanan Imam Asy'ariyah hak kudrah belaka. Mengada meniada hak kudrah, memberatkan sebelah ada dan tiada pun kudrah. Dipanggil ta'alluq kudrah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ni hak nama ni, istilah ilmu ni. Ingat tak? Hak bicara sifat kudrah terdahulu. Sifat yang ketujuh. Ta'alluq sulihi qadim bagi kudrah, tanjizi hadis bagi kudrah, ta'alluq qabdah bagi kudrah. Kan hak sebulan dah kan boleh mutalaah dah tu. Ngapa pun boleh dah. Sebulan. Hak kerja apa sebulan? Dah lah. Nak kerja apa kita sebulan? Nak ke mana-mana pun tak boleh. Nak lakau daerah pun tak boleh. Nak lakau daerah pun tak boleh. Hari ni saya ni barulah nak pergi Bukit Bading hari ni. Baru boleh lakau daerah. Nak pergi hari ni lah. Habis kelas insyaAllah nak sing down Bukit Bading. Dan sebelum ni tak boleh lakau daerah. Ada pergi sekali mula-mula di atas kereta tu buat surat no. Buat surat. Nak pergi ke mana? Nak pergi Bukit Bading. Buat surat. Isi program apa semua. Nak pergi mana kita surat? Tak pergi ke mana? Lepas tu buat ke apa? Kalau perempuan duduk masak dari pagi ke petang. Pagi ke petang. Lepas makan. Buat ke apa? Kita ni kalau tak mari belajar pun kita tak ada banyak pekerjaan. Nak pergi ke mana kita tahu ada kira apa nak apa? Tidur banyak bekak mata. Dah bekak mata. Dah tidur banyak. Mutalaah kita lah tau. Ngapa baliklah kita duduk ngaji sifat sebelum tu. Ta'alluq bagi sifat ma'ani.
Yelah pecahan-pecahan tu fardu kifayah. Fardu wajib, cuma kifayah. Maknanya boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Cuma kalau dia tak tahu, tak berdosa tu je lah, tapi rugi lah. Ta'alluq qadah, suluhi qadim, tanjizi hadis dan ta'alluq qabdah. Jadi ta'alluq, tanjizi, hadis bagi kudrah. Ta'alluq ni fungsi lah. Tanjizi mengada meniada tu tanjizi. Hadis baharu. Hadis, hawadis, segala perkara yang baharu. Hawadis tu jamak, segala perkara yang baharu. Hadis yang baharu. Apa dia tanjiz hadis? Mengada yang baharu. Apa makna mengada yang baharu? Kan Tuhan mengada ni sekarang kan, bukan sedia kala. Kudrah qadim lah, kudrahnya sifat. Sifat kudrah qadim. Ta'alluq kudrah, fungsi kudrah mengada meniada. Bila Allah mengada meniada? Baharu. Sebab apa? Sekarang. Dia mengada dengan qadim ni tak jumpa. Faham tak? Mengada dengan qadim tak jumpa. Sebab mengada ni mesti daripada perkara yang asalnya tiada. Mengada tu jadi baharu. Yang qadimnya tiada tu lah. Jadi mengada dengan sedia kala tak akan jumpa. Jadi mengada hadis baharu. Menentu iradah. Ta'alluq iradah taksis, menentu. Menentu sedia kala qadim. Sifat iradah qadim. Sifat iradah qadim. Menentu qadim. Tanjizi qadim bagi iradah. Iradah sifat tu memanglah qadim. Menentu qadim. Tanjizi qadim bagi iradah. Menentu sedia kala hak rukun iman yang keenam. Sifat ilmu qadim. Ta'alluq ilmu mengetahui. Bila Allah mengetahui, qadim juga tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Gitulah. Kemudian sifat basar qadim. Ta'alluq basar adalah melihat. Allah melihat ni qadim ke hadis? Sekarang sifat basar, sifat yang qadim. Zat Allah qadim. Sifat Allah qadimah, sedia kala. Yang qadim adalah zat Allah dan sifat Allah. Sifat Allah qadim semuanya. Jadi sifat basar qadim. Ta'alluq fungsi sifat basar melihat. Jadi melihat ni qadim ke hadis? Ada yang qadim, ada yang hadis. Mana melihat yang qadim? Melihat akan zat Allah yang qadim. Allah melihat zat Allah yang qadim pun, melihat pun qadim juga. Tanzih qadim bagi basar. Allah melihat tak zat kita, diri kita? Allah melihat zat diri kita qadim ke baharu? Baharu. Allah melihat kita bila? Baharu. Tanzih hadis bagi basar. Gitu je lah. Jadi sifat basar qadim. Allah yang bersifat basar melihat, tu ta'alluq basar. Ada melihat yang qadim. Mana melihat yang qadim? Melihat perkara yang qadim. Mana yang qadimnya? Sifat zat Allah tu qadim kan? Ke Allah tidak melihat zat Allah? Allah tidak melihat zat Allah? Allah melihat zat Allah. Sebab zat Allah zat yang ada. Jadi zat Allah zat yang qadim. Allah melihat, melihat pun sedia kala. Tanjizi qadim bagi basar. Adapun zat makhluk, zat kita ni, diri kita ni baharu. Allah melihat, Allah melihat. Bila Allah melihat? Allah melihat selepas kita diadakan oleh Allah. Jadi kita adanya baharu, Allah melihatnya baharu. Tanzih hadis bagi basar. Tu jelah. Hak Allah mengetahui akan kita akan ada. Hak tu ta'alluq ilmu, tanzih qadim. Allah mengetahui segala-gala perkara sedia kala. Tu mengetahui. Melihat
Menghendaki iradah tanji koding juga sedia kala. Menentu sedia kala. Lepas tu buat sungguh. Tanjizi hadis bagi kudrah. Hak ni hak rukun yang keenam kitanya. Rukun iman yang keenam kitanya, satu, ta'alluq iradah, menentu. Bila Allah menentu, sedia kala. Rukun yang keenam adalah mengada ta'alluq kudrah baharu. Bukan sifat kudrah baharu, mengada tu baharu. Jadi kalaulah kita ambil jalanan Imam Asy'ari, sebab kita cerita tengok Imam Asy'ari. Jadi kalau jalanan Imam Asy'ari, rukun iman yang keenam qada dan qadar. Jadi saya sekarang ni qada dan qadar ini hak dalam rakaman Terengganu FM itulah. Hak pagi Jumaat 10-15 minit sebelum suku tu. Itu dia di pembicaraan qada dan qadar. Kira-kiranya masuk ke siri yang ke-12. Siri yang ke-12. Nak sampai ke sudah tu 20 kali pun tak tahulah, banyak lagi nak cerita tu. Baru nak masuk kepada perkara jahat. Qada qadar Allah termasuk perkara jahat. Cuma dalam rakaman Terengganu FM tu dia ada dalam FB. Mana kita boleh ambil hak dalam FB tu. Kita buka Terengganu FM, dia ada simpanan video dalam FB dia tu. Tu boleh ambil lah tu. Bicara bab qada qadar, rukun iman yang keenam. Yang saya pernah bicara dalam Terengganu FM hak di Masjid Abidin, setahun 4 bulan. Orang beritahu tu. Dia tu setahun 4 bulan. Dah setahun 4 bulan pun tolak bulan Ramadan sebulan tak ada. Gitulah. Mana lama sebab ulang-ulang sebabnya respon apa dia? Maklum balas sebalik itu agak takut juga dengar. Maklum balas tu agak takut dengar. Dah bila dalam hak Terengganu FM tu ada orang lah ditulis saya hidup 59 tahun dia kata. Itu dia gitu. 2 orang ustaz yang saya jumpa yang berpegang perkara jahat qada Allah. Baru 2 orang dia jumpa. Dialah aku dia jumpa baru 2 ustaz tapi dia kata saya hidup 59 tahun dia kata 2 ustaz baru saya jumpa hak mengajar perkara jahat qada Allah. Diterima dah tu, bukan ditolak. Bukan ditolak ni. Bukan ditolak. Tapi dia kata 59 tahun dia hidup baru 2 ustaz dia jumpa ajar perkara jahat qada Allah, qada dan qadar. Lepas tu hak ajar sebalik ni dah oyak kat berapa? Jadi oyak gitu je. Umur dia 59 tahun. Hak dalam hak Terengganu FM tu. Biasa je hak bab perkara jahat ni dinafikan sebagai qada Allah. Orang duduk masjid lah ke? Akidah tu kau tak tahu nak ceritalah. Berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Satu pandangan bubuh kafir terus kekal neraka dah. Kafir. Imannya tidak sah. Kekal neraka selama-lamanya. Tapi pandangan dia muktamadnya dibubuh fasik lagi mubtadi', akidah dosa besar tak bubuh kafir. Tapi akidah dosa besar yang khilaf pada kafir ni besar daripada dosa besar berjudi, minarok, berzina lagi. Dan akidah dosa besar ni malaikat catat setiap saat selama mana berakidah dengan akidah dosa besar. Setiap saat malaikat catat, walaupun kita tengah semayang, walaupun kita dalam bulan Ramadan, walaupun kita berada di tanah haram Mekah dan Madinah, semayang puasa haji tidak diterima oleh Allah, walaupun sah tidak wajib diulangi kembali sekalipun. Ada benda ni, tak ada benda. Dan memang masa mula-mula saya tekan bab perkara qada Allah ni, hak jumpa di kalangan orang hak ngaji lama dah berpegang perkara bukan qada Allah tu ramailah. Orang mengajar sendiri serang balah. Serang.
Saya dimaklumkan ada satu ustaz mengajar perkara jahat qada Allah. Ambil mana gitu perkara jahat qada Allah? Mana mungkin Allah mengqadakan perkara jahat, perkara yang tak marah? Berserang. Saya dimaklumkan ada ustaz mengajar perkara jahat qada Allah. Salah. Dia pakai logik akal. Hak mula-mula dulu. Hak kemudian lain sikit. Ustaz tu nafikan perkara qada Allah. Cuma orang yang tanya tu pula, saya dengar dalam radio hak Majid Abidin, hak malam kami itulah. Disebut nama saya ni mengajar perkara qada Allah. Maka ustaz tu kata nanti dulu. Nanti dulu. Ya pun tidak, tidak pun tidak, dia nak tengok semula. Ni hak kedian dah ni. Hak dulu orang serang terus. Ni dia tawakuf dulu, tengok dulu. Ada ni. Lama tu anak buah dia tanya balik, ustaz, hak hari tu lah perkara jahat qada Allah. Ya ke tak? Ya, dia kata ya qada Allah. Tak ada benda lah tunya, tak ada rukun iman kenang. Baik jahat qada nak hidup mana? Ingat baik tu dalam rakaman-rakaman ada tu yang menafikan perkara jahat qada Allah. Kalau perkara jahat qada Allah, di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengqadakan Firaun kufur, Allah bubuh Firaun dan neraka pula. Di manakah keadilan Allah? Logik akal di main. Dah kufur Firaun qada Allah, kufurlah Firaun sampai ke mati. Kemudian Firaun Tuhan bubuh neraka kekal selama-lamanya. Kenapa Firaun neraka kekal selama-lamanya? Kerana Firaun kafir. Kafir Firaun mari mana? Mari daripada qada Allah. Tak adil seumpama tu. Ni adalah rakaman. Dia menafikan tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui jua. Allah tidak menentukan Firaun kafir. Allah tahu Firaun akan kafir. Itu je. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Khilaf kafir, khilaf sama ada kafir itu dosa besar. Tapi kalau menafikan tahu Allah tu kafir ijma' lah tunya, kafir ijma' ulama. Kalau menafikan tahu Allah, dia tak nafi tahu, tapi dia nafikan kehendak iradah Allah pada perkara jahat. Kena tu molek tu kena mati molek, kena kejap molek. Hak rukun iman yang keenam. Qada satu, qadar satu. Ini jalanan Imam Asy'ari lah. Qada iradah kita pendek, qadar qudrah kita pendek. Kalau nak panjang molek, qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar ni ada ni. Mana qadarnya? Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ni qadar perbuatan Allah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, itu qadar. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ni jalanan Imam Asy'ari. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di akhirat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit. Jadi makna apa yang akan berlaku di hari akhir di syurga neraka, qada qadar. Berarti qada qadar Allah tidak ada penghujung. Sifat kudrah satu, sifat iradah satu. Ta'alluq dia menentu, tidak ada penghujung. Tuhan melakukan, tidak ada penghujung. Sebab apa yang berlaku di syurga, apa yang berlaku di neraka, perbuatan Allah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Sebab itulah ta'alluq bagi kudrah dan iradah, ta'alluq dia tidak ada penghujung. Sifat satu je. Sifat kudrah satu, sifat iradah satu. Ta'alluq dia. Kemudian ta'alluq ni tidak ada penghujung. Sebab yang akan berlaku di hari akhirat, Allah telah mengqadakkan pada azali ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah.
Jadi apa yang akan berlaku di hari akhirah tidak ada penghujung, ketentuan Allah pun tak ada penghujung lah. Sampai masa Allah yang melakukan itu takluk tanjizi hadis bagi kudrah, Allah melakukan pun tidak ada penghujung. Sebab hari akhirahnya syurga neraka tidak ada penghujung. Berlaku tu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu sahaja pegangan kitanya. Sekalian perkara, tak ada mikir-mikir dahnya. Sekalian perkara. Dah. Sebesar zarah pun tidak terkecuali daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nak payahnya kat mana? Kalau ada pembahagian, barulah payah sikit. Hak ni qada qadar, hak ni bukan qada qadar, hak ni bersekutu antara qada qadar dengan makhluk. Tu payahlah. Ada pembahagian? Tidak, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh, tak payah kesemua. Hak ni qada qadar dah, hak ni qada qadar dah. Tak payah tanya dah, sekalian qada qadar. Berkelip mata qada qadar. Ni bergerak nadi qada qadar. Tak payah tanya dah. Bergerak diam, gerak diam tubuh kita qada qadar. Gerak diam hak organ dalam qada qadar. Apabila tubuh kita bergerak, benda-benda yang di tubuh kita besar ke kecil ke bergerak qada qadar. Apabila kita diam, barang di tubuh kita besar kecil pun diam qada qadar. Bukan gerak diam tubuh je qada qadar, gerak diam barang di tubuh kita tu qada qadar sekalian. Kita bergerak, baju kita bergerak. Mana kalau ada kumang ke bergerak, kalau ada habuk pun bergerak, kalau ada semut yang halus pun bergerak. Yang berlaku semuanya qada qadar. Bukan hanya Allah menggerakkan tubuh sahaja, yang mana yang di tubuh kita bergerak kemudian bukan qada qadar, itu kufur pegangan gitu. Tak, semuanya qada qadar. Simple saja. Peganganlah. Ingatan kita tak ada lah. Ingatan kita kok kita belaka lah. Itu hati kita orang awam tak ada salah. Yang kita duk cakap kita tu cakap asbab pun tak ada salah. Kita belaka tu cakapnya. Semua kita belaka. Kita yang pilih, kita yang atur, kita yang susun, kita yang tadbir, kita yang buat, kita belaka tu cakap asbab, tak ada salah. Pegangan kita tu tak ada qada qadar, tu pegangan. Ingatan hati tu tak ingat sebab hati tu awam tak ada salah. Percakapan asbab. Percakapan harian kita. Cakap asbab ni bukan cakap hak COVID dengan vaksin. Hak kita nak cakap ni, makan kenyang, minum air hilang dahaga, pasang kipas sejuk, pasang aircon sejuk, matahari panas molek, panas terik matahari, kering pokok. Panas terik matahari, jemur sekejap aja kering, tebal apa sekejap aja kering. Apa itu? Cakap asbab, bukan pegangan. Pegangan tak kosek dah. Segala-gala qada dan qadar. Bukan kata COVID vaksin tak ada Tuhan. Tu cakap asbab. Macam kita nak cakap harian tu lah. Ni kena faham lah sikit. Ada orang dia tak boleh cakap vaksin tak ada Tuhan tu. Syirik, tak ada tauhid. Lepas tu sebenarnya macam mana? Allah letak dah kan antibody tubuh kita. Antibody tu padam dah. Antibody dah apa pula? Antibody makhluk juga. Ni pun sungguh ni. Dia doktor mari buat penerangan. Cocok ni lah, cocok ni. Imunisasi kanak-kanak tu lah, budak-budak tu kan, cocok tu kan macam-macam BCG apa kan. Dia panggil imunisasi. Jadi cocok ni. Jadi doktor mari bagi penerangan lah. Cocok ni begini tujuan dia. Adalah orang agama yang tak setuju. Jadi berani dia bangun soal. Ketika program penerangan kesihatan tu dia bangun soal. Kemudian akhir dia kata, doktor ni tak ada perkara lain. Vaksin lah tu vaksin dah tu.
Jadi cocok kanak-kanak ni cerita, kanak ni bukan cerita Covid ni, cerita lama ni, bukan musim Covid ni. Kan tuan jadi dah kan antibody di budak-budak ni kan. Tuan jadi dah antibody. Dengan antibody tu sudah cukup boleh mana ni jaga budak tu daripada penyakit. Antibody tuan buat dah. Ni nak cocok vaksin, cocok. Lepas tu cocok barulah boleh mana terlindung kanak-kanak daripada penyakit. Tak ada tauhid itu dia kata ke doktor, tak ada tauhid. Sebab apa? Sebab cocok tu. Cocok. Hak dia cakap ke apa? Antibody cukup dah, antibody cukup dah. Dah apa beza cocok dengan antibody makhluk pula ke? Ke antibody di mana antibody ya? Ke antibody di kanak-kanak ni bukan makhluk. Wi bekas ke tak? Samalah vaksin pun tak boleh bekas, antibody tak boleh bekas. Tapi dia kata ke doktor tak ada tauhid. Sebab apa? Vaksin. Yang dia kata ke doktor tak ada tauhid, dia antibody. Doktor tak reti, doktor reti pakai bos situ je lah. Oh, awak kata saya tak ada tauhid, tak ada akidah sebab vaksin. Dah awak antibody tu apa dia? Balik awal lah apa dia. Tapi doktor tak kata apa senyap, dah kata. Orang kata dia tak ada tauhid pun senyap je doktor tu. Dan ni program penerangan yang mana hak mari ni ramai lah. Program penerangan. Hak kementerian hak kesihatan. Sama ada nak cakap vaksin ke, sama ada nak cakap antibody ke, boleh belaka. Itu cakap asbab. Tapi vaksin ke antibody, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Sebab mula-mula dulu, masa mula-mula saya tekan tu, banyak masalah, termasuk cakap asbab pun tak boleh. Cakap asbab kapi lalu dah. Telam Panadol suti, hilang penipala, kapi awak. Panadol. Kena molek sera malam ni. Nambah 2 pinggang makan nasi. Kenyang molek, kapi. Sebab apa? Sebab tak ada Tuhan. Nasi pun tak ada. Saya tanya dengan Tok Guru baba-baba, dia pun pelik. Kalau cakap asbab kafir, dia cakap macam mana? Dia tu cakap macam mana? Dia orang hak mengkafirkan. Hak mengkafir ni orang ngajar ni, bukan kedai kopi ni. Hak mengkafirkan orang cakap asbab Jadi Tok Guru tanya, hak yang mengajar tu mengkafirkan cakap asbab, dia cakap macam mana sebenarnya? Dia cakap asbab ke dah? Dia cakap asbab juga, tak payah lagi siapa pun. Dia cakap macam mana? Cakap macam mana? Cakap asbab belaka kita ni. Nak main ngaji. Pergi start kereta, panah kereta. Biar enjin tu panah, start. Apa start tu enjin panah? Allah buat panah enjin tu, bukan kereta yang buat. Oh, minyak kurang dah ni, kena isi ni. Nanti kan mampu tengah jalan, gerak kereta tu minyak boleh bekas ke? Gerak kereta tu perbuatan Allah, bukan perbuatan minyak. Tu kata ke minyak, tu asbab, tak ada salah pun. Tapi maknanya semua cakap asbab. Jadi orang yang mengajar, yang mengkafir kau cakap asbab, jadi tu pelik. Dia cakap macam mana? Dia cakap macam mana? Dia cakap asbab, tak cakap nasi ke air ke. Mana tadi kipas ke aircon ke pisau ke api ke, tak cakap. Tapi macam mana dia boleh hajar mengkafirkan orang cakap sebab? Walau semua orang cakap sebab, termasuk diri dia. Memang dia cakap tak ada Tuhan, dia berkafir. Siapa tang dia sakit, ni anak murid dah pula ni, anak murid. Siapa tang anak murid sakit, anak murid dia sakit kan, akhir tanya, saya makan beli ubat tu, doktor tu dah ada ubat lain lah, dia tanya buat ubat. Tak ada sepatah pun sebut Allah Ta'ala, tak ada. Ni anak murid pula. Tapi kalau oleh cakap sebelum ni tak ada Tuhan aja, kafir awak, tak ada Tuhan. Tanya dia sakit, cakap buat ubat, cakap dia buat ubat dah, doktor tu ubat tu, tak ada Tuhan sepatah cakap. Tu kata pelik Macam mana mengkafir kau cakap sebab, walau semua orang termasuk siapa pun akan bercakap dengan percakapan asbab. Isnad majazi, sandar sementara kepada asbab. Pegangan kita qada dan qadar.
Qada ta'alluq tanjizi, qadim bagi iradah, qadar di sini ta'alluq tanjizi, hadis bagi qudrah, mengada meniada, ijab i'dam ta'alluq tanjizi, hadis bagi qudrah jua. Cuma kalau gekah gok qada iradah dan ilmu, qadar qudrah tu gekah. Qada ta'alluq tanjizi, qadim bagi iradah, qadar ta'alluq tanjizi, hadis bagi qudrah. Qada dan qadar. Dan mustahil lawannya, lawan takwin, iaitu tak ada sifat takwin, sifat maknawiyah bagi idrak dan takwin. Wallahu